لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi menziarahi orang sakit, lam yahdurhu ajalahu, yang mana orang sakit tu belum sampai kepadanya ajalnya ataupun kematiannya. Tak kiralah Nabi sebut marid dekat sini, dia bersifat umum. Sama ada orang yang sakit tu adalah merupakan orang Islam ataupun yang bukan Islam. Kerana kita dah sebut dah sebelum ini pada hadis yang lepas, Nabi SAW juga pernah menziarahi seorang Yahudi yang sakit. Kemudian baginda mengatakan, apabila kamu membacakan doa sebanyak 7 kali dengan ucapan ini, kamu mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, maka nescaya Allah Ta'ala akan menghilangkan penyakit yang dihadapi oleh orang yang sakit itu. Apa bacaan doanya? As'alullahal azim, aku memohon kepadamu ya Allah, Tuhan yang maha agung, Rabbal arshil azim, Tuhan kepada arasy yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkan kamu. Nampak? Doanya tak panjang tuan-tuan. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Cuma diulangkannya sebanyak 7 kali ulangan. 7 kali ulangan. Baik. Pertama kita lihat dalam hadis ni, kenapa begitu besarnya doa yang diajar oleh Nabi SAW ini? Kerana ada beberapa sebab. Yang pertama tuan-tuan, kerana duduk di samping orang yang sakit itu dan mendoakan kepada orang yang sakit itu, doanya mustajab. Bila kita ziarah orang sakit, kita dah baca hadis sebelum ni, 70,000 para malaikat yang akan bersama-sama dengan orang yang menziarahi itu, dan sehinggalah orang itu pulang daripada menziarahi orang yang sakit tadi. Jadi bukan sekadar malaikat ni mengiringi mereka, bahkan malaikat itu juga mengaminkan doa mereka kepada orang yang sakit itu. Diaminkan. Berapa jumlah para malaikat? 70,000 para malaikat. Ini bukan satu jumlah yang kecil, satu jumlah yang begitu besar. Kerana malaikat Allah Ta'ala ni memang mereka ada satu kumpulan yang Allah Ta'ala kirimkan, di mana para malaikat ini memang ditugaskan untuk pergi menemani orang-orang yang pergi menziarahi atau merawat orang yang sakit. Sama ada ziarah orang sakit atau merawat orang yang sakit. Dan malaikat itu tidak akan beransur sehinggalah seseorang itu selesai merawatnya atau selesai kembali daripada ziarahnya. Maka sebab itu yang pertama, doa ketika menziarahi orang yang sakit itu mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita nak berdoa, Nabi SAW mengajarkan pada kita, bila nak berdoa, sebutlah nama-nama Allah yang maha agung. Kerana dalam hadis baginda menyatakan, innalillahi asma'uhu al-a'zam, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada nama-namanya yang paling teragung. Kemudian baginda lanjutkan, faman sa'alallahu bi'ismihi, siapa yang minta berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu, melainkan Allah tidak akan menolak doanya. Maksudnya Allah akan perkenankan doanya. Kalau tuan-tuan perhatikan, daripada hadis yang ke-6 itu tadi, yang kita bacakan itu tadi, terdapat pada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu antara nama-nama Allah yang teragung.
ya, antara nama-nama Allah yang teragung. Apa dia? Iaitu Al-Azim. Kemudian Rabbal Arshil Azim. Itu salah satu di antara nama-nama Allah yang teragung. Tapi kalau kita tengok apa-apa saja doa kita, tuan-tuan, kalau kita nak berdoa, kita mulakan dengan menyebut ataupun kita panggil bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau kita nak doa kita tu mustajab. Kemudian baru pergi kepada tawassul kepada Nabi ataupun kepada amal soleh. Tapi yang paling utama, yang first sekali adalah bertawassul kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala itu memiliki nama-namanya yang teragung, maka kau serulah, kau panggillah nama-nama Allah yang teragung itu. Allah suruh panggil, Allah suruh sebut, ya. Kenapa? Kerana dia memiliki keagungan yang begitu besar. Baik, kita nak tengok, tuan-tuan, apakah nama-nama Allah yang teragung selain daripada yang disebutkan di dalam hadis yang ke-6 ini. Ya, kalau kita tengok nama-nama Allah yang agung itu sangat banyak, tapi tidaklah terlalu banyak, ya. Yang pertama adalah menyebut lafaz Allah, ya Allah, maknanya nama zat Allah itu sendiri, ya Allah. Ataupun setengah doa Allahumma, dimulakan dengan perkataan Allahumma, ataupun Allahumma Rabbana, ataupun ya Allah, seumpama itu. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita berdoa, jangan tinggalkan menyebut ya Al-Hayyu ya Al-Qayyum. Yang tu pun kita sebut juga, kerana dia termasuk di antara nama-nama Allah yang maha agung. Apa lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, sebagaimana yang disebutkan juga adalah merupakan nama Allah ya Badi' as-samawati wal ard. Kita sebut ya Badi' as-samawati wal ard, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan juga bumi. Kemudian apa lagi nama Allah yang maha agung? Ya Hannan, ya Mannan. Suatu setengah doa tu disebut perkataan ya Al-Hannan, ya Al-Mannan. Itu pun kita boleh sebut juga nama Allah yang agung. Lagi apa lagi? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Itu pun nama Allah yang maha agung. Lagi apa lagi? Al-Ahadu, Al-Ahadus Samad. Al-Ahadus Samad. Sebab itu dalam satu doa baginda sebut, siapa yang membaca la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian bila dia berdoa, Allah Ta'ala akan perkenankan doanya. Ya, ini di antara beberapa nama-nama Allah yang maha agung, antaranya Al-Azim, Rabbal Arshil Azim. Ini pun kita boleh ucapkan dan kita boleh lafazkan, dan kita mintalah kemudiannya apa-apa hajat kita, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan memperkenannya. Andai kata kalau kita dah baca doa ni 7 kali dah kita baca, tapi tak juga sembuh, bukan bererti doa itu tidak mustajab, tapi bererti Allah lebih mengetahui apakah gantian yang lebih baik yang Allah berikan kepada orang yang sakit tadi. Mungkin kita tak nampak kesembuhan dia, tapi kita nampak Allah menyembuhkan yang lain pada dirinya. Mungkin Allah menyembuhkan hati dia daripada kekufuran, daripada keingkaran, dan Allah Ta'ala juga boleh memberikan kelebihan itu kepadanya dalam bentuk di akhirat, ya. Baik.
Kemudian kita tengok hadis yang ketujuh. Sambungan yang seterusnya adalah hadis yang ketujuh. Baik. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih riwayat yang sama perawinya. Dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ini antara doa yang kedua yang boleh juga kita baca, yang boleh juga kita lafazkan, yang juga memiliki kelebihan dan keutamaannya di dalam bacaan doa kepada orang yang sakit. Hadis ni kata Nabi SAW pernah masuk pergi menziarahi seorang Arab Badui. Arab Badui ni tuan-tuan, tak semuanya Muslim. Sebab tu dalam Quran surah Al-Anfal Allah pernah menyebutkan Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Allah menyatakan orang Arab Badui ni sebahagian mereka itu sangat kuat kekufurannya dan kemunafikannya. Jadi bila sebut Arab Badui, tidak semua Arab Badui itu Muslim. Ya, mana Arab-Arab yang berada di pedalaman di Madinah itu tidak semua di antara mereka itu Islam. Ada sebahagiannya Islam, ada sebahagiannya tidak Islam. Baik. Jadi bila Nabi SAW pergi menziarahi Arab Badui yang sedang sakit ni, bila Nabi ziarah dia, dan apabila Nabi masuk kepada dia, tengok dia dalam keadaan sakit, dia mengadu sakitnya, maka Nabi SAW kata, la ba'sa, tak mengapa, janganlah engkau fikir yang bukan-bukan, penyakit ni boleh begitu, boleh begini. Maka katanya tahurun insya-Allah, kata Nabi, semoga penyakit ini menjadi tahur. Apa itu tahur? Tahur itu maknanya membersihkan dosa mereka, membersihkan kekotoran dalam diri kamu, menghapuskan dosa kamu insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun salah satu daripada bacaan yang boleh dibaca, ya, bacaan yang boleh kita baca sebagai bacaan untuk menenangkan orang sakit yang dalam keadaan memikirkan sesuatu benda yang negatif terhadap dirinya kerana penyakit itu. Sebab kadang-kadang orang yang sakit ni tuan-tuan, jiwa dia lemah, mental dia lemah, dia dalam keadaan tertekan. Ya, jadi bila orang tu dalam keadaan sakit, biasanya dia akan memikirkan benda-benda dan sangkaan-sangkaan yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Dan kadang-kala juga dia boleh berfikir sesuatu benda yang boleh menjatuhkan dia kepada kufur atau kepada maksiat. Jadi sebab itu kita sebagai orang yang menziarahi orang sakit, salah satu daripada adab dan sunnahnya adalah selain daripada mendoakan kepada orang yang sedang sakit itu, adalah kita menenangkan jiwanya, mententeramkan jiwanya. Salah satunya dengan ucapan la ba'sa, jangan kamu khawatir, jangan fikir yang bukan-bukan. Sebaliknya ucaplah tahurun, ia akan menjadi pembersih dosa kamu, ataupun penyakit ni akan membersihkan diri kamu supaya kamu kembali lebih sihat dengan izin Allah. Jadi ini di antara ucapan yang boleh kita bacakan untuk kita menenangkan pesakit-pesakit yang berada dalam keadaan kesakitannya. Ini salah satu perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cuma saya nak tambah sedikit di sini tuan-tuan, ada beberapa adab yang sebelum ni saya terlupa nak kongsikan, adab-adab kita dalam menziarahi orang yang sakit. Selain daripada antara sebahagian adab itu adalah kita mendoakan kepada orang yang sakit, di sana juga terdapat beberapa adab-adab yang lain. Yang pertama,
jangan terlalu lama duduk dengan orang yang sakit. Jika dengan duduk yang lama itu boleh membebankan dia, boleh membebankan dia. Kecuali penjaga lah, penjaga tu memanglah kena menemani dia. Tapi kalau orang yang ramai ataupun orang yang duduk terlalu lama dan membuat benda-benda yang boleh membebankan orang yang sakit itu tak digalakkan. Tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang yang sakit ni dia perlu kepada rehat. Kadang-kadang dia perlukan kepada ketenangan, dia nak bersendirian. Kadang-kala disebabkan kerana dia sakit, kalau orang luar yang bukan mahramnya, kalau berlaku apa-apa yang boleh boleh membuka auratnya, itu satu keaiban. Maka sebab itu kalau orang luar yang pergi menziarahi orang yang sakit, jangan dia melamakan atau memanjangkan ziarahnya itu. Melainkan kalau benda itu diminta oleh orang yang sakit tadi. Dia kata, saya suka kalau kamu datang, kamu boleh duduk, boleh memberi nasihat pada dia, itu tak apa. Kemudian antara yang diajarkan adabnya juga adalah seperti mana yang Nabi SAW buat, duduk berdekatan dengan pesakit. Tapi tengok jenis penyakit dia lah. Kalau penyakit dia tu bukan penyakit yang berjangkit, penyakit yang selamat, kita boleh duduk. Sunnahnya kita duduk dekat dengan dia, dan juga kita bertanya beberapa perkara kepada dia untuk mententeramkan dia, bercakap tentang benda-benda yang baik, yang positif, supaya dia menjadi tenang. Itu yang juga dibuat oleh Nabi SAW. Nabi pernah ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi duduk di sampingnya, kemudian Nabi SAW tanya tentang keadaannya, kemudian baginda menyatakan kepadanya supaya dia tak perlu bimbang, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepadanya. Maknanya kita kena bagi tahu, insya-Allah kamu dah usaha, kamu dah ikhtiar, kamu dah buat apa yang sepatutnya, maka yang selebihnya serah pada Allah dan sama-sama kita mendoakan. Itu cara kita mententeramkan orang yang sakit. Baik. Dan ini jangan setengah orang tu dia pergi ziarah orang sakit, dia takutkan sakit tu pula. Dengar kata katil nombor 4 dah meninggal lah. Kau katil nombor berapa? 5. Sebelah je. Takut berjangkit pula. Dia takutkan kawan tu. Benda-benda yang seperti ini, benda yang dijauhkan. Maknanya kita kalau nak bercakap kepada pesakit tu pun kena memilih perkataan-perkataan yang bersifat motivasi, yang bersifat ar-raja, memberikan sifat rahmat kepada dia, supaya dia tak berputus asa dan pergantungan keyakinan dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga sunnahnya, adabnya doa kepada orang yang sakit. Sekurang-kurangnya kita doakan 4 perkara kat pesakit itu. Yang pertamanya, mendoakan kesembuhan, asy-syifa. Sebab tu kita tengok mana-mana doa Nabi SAW mesti merangkumi 4 perkara ni. Pertama, doakan kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, doakan keselamatan. Keselamatan dia, keselamatan anak dia, keselamatan harta dia. Sebab dia sedang sakit kan. Kita doakan seluruh keluarga dia, diri dia selamat dan aman daripada gangguan syaitan. Yang kan orang yang sakit ni dia mudah dipengaruhi oleh syaitan. Tak usah kata orang biasa, hatta Nabi pun boleh dipengaruhi. Seperti mana yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika baginda Nabi Ayyub alaihissalam sakit, baginda mengadu kepada Allah, anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Aku ni telah pun diganggu oleh syaitan dengan ia memberatkan aku dan dia cuba untuk menyakitiku. Itu pengaduan yang dibuat oleh Nabi Ayyub AS. Yang ketiga tuan-tuan, doakan kepada orang yang sakit tu mendapat rahmat Allah. Jadikanlah sakit tu sebagai asbab
dia mendapat rahmat Allah. Dan yang keempat, mendoakan supaya dia mendapatkan afiat. Kesembuhan tu lain, penawar. Afiat ni lepas dia sembuh, Allah jaga dia supaya dia tidak terdedah kepada penyakit yang baru, ataupun penyakit tu tidak berulang kembali kepada dia. Itu namanya afiat. Ya. Baik. Kemudian sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang seterusnya, meminta supaya pesakit bersabar dan redha dan tidak mengharapkan mati apabila dia sakit. Sebab setengah orang sakit ni, dia nak bebas daripada sakit, dia kata bagi mati je lah, tak apalah mati pun, tak payah bawa balik saya, tak payah berubat, saya nak mati dengan sendiri. Ni tak boleh. Ini berputus asa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tak nak ikhtiar, dia tak nak berusaha, ya, dia tak nak cuba untuk mencari, meyakini peluang yang Allah Taala bagi, kesembuhan yang Allah Taala bagi, dia tak nak usaha. Maka ini juga kita perlu berikan ketenangan kepada orang yang sakit tadilah. Maknanya kita suruh dia bersabar, kita galakkan dia redha, dan kita suruh supaya dia tidak mengharapkan mati, ya, berputus asa untuk mati, ya. Baik. Itu di antara perkara-perkara yang dituntut untuk adab-adab yang disuruh supaya kita melakukan kepada orang yang sakit. Dan yang terakhir, kita juga digalakkan untuk melakukan pada orang yang sakit itu, mengajak dia mengingati Allah. Ajak dia mengingati Allah, ajak dia minta ampun pada Allah, dan juga kita mengajaknya supaya dia itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara beberapa adab-adab yang boleh untuk kita lakukan apabila kita menziarahi orang yang sakit, selain mendoakan baginya. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-8. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am qala bismillah urqika min kulli shay'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika rawahu Muslim. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang rahmati oleh Allah, kita sambung kembali untuk hadis yang ke-8 daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, atau nama sebenarnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia kata apa? Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, Jibril kata pada Nabi dan bertanya pada Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah kau sakit? Nabi jawab, ya, Nabi sedang sakit. Maka Jibril alaihissalam pun, maknanya Jibril datang ni dalam rupa manusia, bukannya rupa asal, tak, datang dalam rupa manusia. Kemudian Jibril pun meletakkan tangannya kepada Nabi SAW sambil ia membacakan doa ini. Bismillahi urqika, dengan nama Allah aku menjampi kamu atau meruqyahkan kamu daripada segala sesuatu yang menyakiti kamu, daripada segala kejahatan, daripada nafsu, ini jiwa manusia, atau daripada mata yang berhasad. Allahu yashfika, Allah akan menyembuhkan kamu, dan dengan nama Allah aku menjampi kamu. Itu doa yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya. Ini menunjukkan pada kita tuan-tuan, malaikat kalau dia menyamar jadi orang pun dia boleh merawat, tetapi rawatan itu dalam bentuk doa. Bukan malaikat jadi doktor dah.
Ya, malaikat menyamar, berubah menjadi manusia, dan malaikat mendoakan kepada orang yang sakit itu. Ya, baik. Okey, hadis ni tuan-tuan, dia cerita tentang apa sebenarnya? Apa punca Jibril turun ni? Dalam riwayat mengatakan bacaan jampi ini dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda disihir. Ketika baginda SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid ibn al-Aqsam. Lubaid ibn al-Aqsam ni dia geram kat Nabi SAW sebab dah banyak kali percubaan nak membunuh Nabi SAW tak berjaya. So dia upah ada seorang budak masuk ke rumah Nabi SAW, curi sikat Nabi. Curi sikat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab pada sikat Nabi SAW tu ada rambut Nabi SAW. Sebab tu dah tuan-tuan, disunahkan kalau kita sikat rambut, kalau rambut yang melekat dekat sikat kita tu bersihkan. Ni kadang-kadang kalau sikat yang jenis bulat tu, yang jenis garu kepala pun sedap tu, penuh macam-macam serabut ada dalam tu, tak dicucinya. Ya, itu satu, tidak menepati kebersihan yang dianjurkan oleh agama. Duanya, kita disuruh menghormati setiap kejadian yang Allah ciptakan pada tubuh kita. Kuku kita, rambut kita disunatkan untuk kita menanamnya. Satu, kenapa? Menghormati kejadian Allah itu. Dua adalah mengelakkan daripada ia dijadikan bahan untuk disihir. Ya, untuk disihir. Jadi dia curi sikat Nabi SAW, ada rambut Nabi, Lubaid ni pun jampi, Nabi kena sihir. Nabi kena sihir selama hampir 1 minggu. Lama. Ada riwayat kata 3 hari, ada kata 5 hari. Masa Nabi disihir, apa yang berlaku pada Nabi SAW? Nabi tak adalah muntah darah ke apa ke, tak adalah macam kita duk tengok cerita drama tu, tak ada. Kan? Tapi sihir Nabi itu Allah jaga Nabi, tapi Allah tetap izinkan Nabi itu disihir. Padahal Allah berkuasa untuk mengelak Nabi daripada terkena sihir. Apa hikmahnya Allah bagi Nabi kena sihir, tuan-tuan? Sebab nak mensyariatkan bacaan doa bagi orang yang disihir. Kalau Nabi itu tak pernah disihir, tiba-tiba lepas Nabi wafat kita kena sihir, tak tahu nak baca apa. Sebab apa? Nabi tak pernah disihir. Kalau Nabi pernah terkena sihir, jadi ada ruang untuk Allah mensyariatkan bacaan dan jampi yang dibaca kepada orang yang terkena sihir. Itu hikmahnya. Sebab Nabi ini penggubal syariat. Allah penggubal, Nabi ini pelaksana kepada syariat itu. Maka sebab itulah baginda kena buat sesuatu benda kepadanya, atas sebab tu baginda kena kerjakannya. Baik, apa yang berlaku ketika baginda disihir? Baginda berkhayal baginda buat sesuatu benda, macam dah buat satu benda, tapi sebenarnya baginda tak buat lagi. Cuma yang ulama sepakat, Allah jaga semua yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan syariat, yang ni tak mengganggu. Sihir tu tak mengganggu hal ini. Maknanya Nabi tak lupa Quran walaupun disihir. Nabi tak lupa wahyu walaupun disihir. Nabi tak lupa melaksanakan perintah Allah walaupun disihir. Cuma yang mengganggu tu urusan kehidupan dunia Nabi. Nabi dah bayang Nabi dah makan. Nabi kata, aku dah makan ke? Aisyah kata belum. Tapi Nabi kata, aku macam dah makan. Belum, ini makan. Nabi lupa. Kadang-kadang Nabi rasa macam dah buat sesuatu tapi belum buat. Itu kesan sihir tu sekadar itu saja. Ya. Maka pada waktu malam Allah hantarkan 2 lelaki,
Satu duduk kat kepala Nabi SAW, satu duduk kat kaki Nabi SAW. Nabi tak tahu apa yang dah jadi kat Nabi pun Nabi tak tahu. Berarti Nabi pun tak tahu siapa yang menyihir dia. Kalau tuan-tuan jumpa satu orang boleh tahu siapa sihirnya, dia ada connection dengan jin itu. Dia pun minta tolong jin juga. Jin tu kontak jin lain, tanya siapa hantar. Sebab Nabi pun tak tahu siapa yang menyihirnya. Sehinggalah dua malaikat turun, duduk kat kepala, satu duduk kat kaki. Malaikat tu berkata, wahai Muhammad, engkau telah disihir. Oh, Nabi pun tahu siapa sihir aku. Malaikat pun jawab, Lubaid ibn al-A'sam. Dia telah curi sikat kamu, dia ambil rambut kamu, digulungkannya, lalu dibacakan mandaram, dia sembuh kepada rambutmu dan dia ikat, tinggalkan di perigi Zarwan. Dia sembunyi dalam satu perigi yang usang, letak dalam tu, dia tutup supaya nak biarkan sihir tu kekal lama. Ya, maka pada ketika itu Nabi pun terus bangun. Sebelum tu malaikat ajarkan kepada Nabi membaca surah Allahu Akbar, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian malaikat Jibril bacakan Nabi SAW jampi tadi yang kita baca tu. Ini pun kena hafal tu. Kita boleh baca untuk diri kita sendiri, tapi bukan urqika lah. Bismillahi urqini, tukarkan lafaz tu. Bismillahi urqini. Dia bukan urqika tu kita buat orang. Min kulli syai'in yu'dhini, yang menyakiti aku. Baca tu. Ya. Jadi apa yang berlaku bila Nabi pergi, Nabi buka perigi itu, Nabi jumpa dan Nabi tanggalkan simpulan itu. Kemudian Nabi tutup terus perigi itu supaya perigi itu tertimbus, supaya orang tidak kembali menjadikan perigi itu sebagai tempat menyimpan bahan-bahan di sihir, bahan-bahan sihir. Bila Nabi balik, Nabi bagi tahu yang malaikat Jibril dah bagi tahu. Aisyah kata, ya Rasulullah, maknanya baginda dah terlepas pada sihir? Ya, dah terlepas. Siapa yang buat? Yahudi ni. Balas balik. Balas balik. Nabi kata, tidak, aku tidak akan membalasnya atas apa yang dia buat pada aku. Ini menunjukkan tuan-tuan, kalau orang sihir kita, jangan balas sihir dia balik. Sebab Aisyah pernah request, Nabi tak setuju. Ya, Nabi menolaknya. Kerana sihir ni mesti menggunakan perantaraan jin juga. Walaupun jin tu mengaku di Islam, tuan-tuan tahu mana di Islam? Jin ni dia boleh menipu kita. Kalau takat suruh dia mengucap pun dia boleh mengucap, tapi ada jin munafik pun ada. Jin munafik pun ada, dia mengucap tapi sebenarnya dia kufur. Kan? Melainkan tuan-tuan hidup ke alam jin, tuan-tuan tengok dia datang semayang 5 waktu, okey, beres. Tapi kita pun tak tahu siapa dia. Jumpa dia hari itu sekali itu ya pun. Jadi tak boleh dipercayai jin. Sebab tu Allah kata dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesiapa di kalangan manusia yang minta pertolongan dan perlindungan daripada jin, maka tidaklah jin menjadikan dia melainkan bertambah kehinaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jin akan sesatkan dia. Mula-mula mungkin jin kata dia Islam, tapi perlahan-lahan jin akan sesatkan dia sampailah dia anggap jin tu Tuhan dia, atau tempat pergantungannya bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Jangan jatuh dalam perangkap jin dan syaitan. Baik. Wallahu taala alam, tuan-tuan, kita tangguh sekadar itu untuk malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung hadis yang terakhir, yang ke-9 nanti, dan masuk kepada tajuk yang baru pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.